Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Kami dari Pulau Rejak akan membincangkan tentang etika dan peradaban dalam berbagai masyarakat di Malaysia dari segi persekitaran, masyarakat, ekonomi serta aspek pemikiran. Umum mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum. Oleh itu, video dan projek ini dihasilkan bertujuan untuk membantu setiap kaum lebih memahami etika, budaya serta tamadun masing-masing bagi mengelakkan berlakunya perpecahan atau perselisihan faham antara kaum. Mari kita dengarkan pembentakan daripada saudara Loken mengenai masyarakat Melayu. Terima kasih Amilah dan salam sejahtera. Malaysia sangat dikenali di persada dunia kerana kepelbagaian kaumnya sehingga dikenali sebagai Asia dalam miniatur oleh Andaya pada tahun 1982 di dalam bukunya. Antara kaum yang wujud di Malaysia termasuk kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kalasan Dusun, orang asli dan sebagainya. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang kaum Melayu. Mereka selalu bertutur dalam bahasa Melayu dan menurut Perkara 160 isi 2 Perlembagaan Malaysia, bangsa Melayu mestilah beragama Islam. Oleh itu, majoriti budaya bangsa Melayu secara tidak langsung berkait rapat dengan agama Islam. Misalnya, dari segi pemakaian, pakaian tradisional Melayu iaitu baju Melayu dan baju kurung adalah pakaian yang mengikut syariat Islam di mana ia tidak mendedahkan aurat dan juga sopan. Selain itu, terdapat juga tulisan Jawi. Ramai berpendapat bahawa tulisan Jawi wujud atas influensi daripada bahasa Arab. Ia digunakan dengan sangat meluas pada zaman dahulu dan banyak karya sastera telah ditulis dalam tulisan Jawi. Malahan, dokumen pemasyuran kemerdekaan 1957 juga ditulis dalam tulisan Jawi. Namun, selari dengan arus kemodernan, tulisan Jawi ini kurang digunakan dalam kehidupan seharian dan tulisan Rumi pula digunakan secara meluas. Di samping itu, budaya Melayu sangat menitikberatkan kesopanan dan kehidupan harian mereka. Misalnya, menundukkan badan apabila berjalan di hadapan orang yang lebih tua dan juga mencium tangan orang yang lebih tua ketika bersalaman. Selain daripada itu, budaya seni Melayu amat sinonim dengan seni batik dan songket yang sering digunakan sebagai corak pada pakaian. Corak pada cantingan batik selalunya bermotifkan corak flora dan jarang sekali menggunakan corak haiwan atau benda-benda hidup. Hal ini demikian kerana corak-corak tersebut adalah dilarang untuk dijadikan hiasan dalam Islam. Dalam pada itu, orang-orang Melayu, terutamanya pada zaman dahulu kala, sering meluangkan masa dengan hiburan seperti puisi, syair, cerpen dan juga seni tarian seperti tarian Zapin dan juga dikir barat. Sekian, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan tentang etika kaum India di Malaysia dan nilai-nilai masyarakat mereka. Sebagai salah satu kumpulan etnik terbesar di Malaysia, orang India Malaysia telah mengekalkan etika dan peradaban mereka secara utuh. Mereka juga telah bercampur dan mempengaruhi etika dan peradaban mereka dengan berbagai kaum etnik di Malaysia. Terdapat berbagai kumpulan kaum India seperti Tamil, Telugu, Malayali, Ceylon dan lain-lain. Majoriti populasi orang India di Malaysia adalah Tamil yang bercakap bahasa Tamil serta kumpulan lain yang lebih kecil bertutur dalam dialek kumpulan mereka. Namun, sumber-sumber sejarah membuktikan bahawa kaum India tiba di Malaysia sejak 2000 tahun yang lalu berdasarkan kitab Ramayana yang menyebut mengenali Cengkeh. Pada zaman penjajahan British di tanah Melayu, golongan India direkrut dan diminta oleh British untuk bekerja di ladang-ladang getah di Malaysia. Sebelum kemerdekaan Malaysia, penduduk India di tanah Melayu dan Singapura terdiri terutamanya daripada orang dewasa lelaki yang meninggalkan keluarga mereka di India dan Sri Lanka. Oleh itu, dengan kedatangan dan kepulangan mereka, bilangan penduduk India naik turun dengan kerap. Kini, orang India merupakan lebih kurang 7% daripada jumlah penduduk di Malaysia, sekitar 1,9 juta orang. Hinduisme merupakan agama yang dominan dalam kalangan kaum India di Malaysia, diikuti agama Kristian dan Islam. Terdapat juga komuniti Punjabi yang beragama Sikh. Masyarakat Hindu percaya kepada banyak Tuhan. Antaranya, masyarakat Hindu mempercayai Tuhan Ibu adalah bersifat keibubapaan kepada segala makhluk. Tuhan ini dianggap bersifat ibu kerana kasih ibu dianggap paling suci dan tidak akan mengecewakan anaknya. Amalan ini dipercayai telah diwarisi daripada kebudayaan masa lampau. Salam sejahtera, sekarang saya ingin memperkenalkan tentang etnik Cina. Orang Cina Malaysia adalah orang Malaysia yang berasal dari China. Kebanyakan mereka adalah keturunan pendatang Cina Selatan yang tiba di Malaysia antara awal abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20. Sejak hubungan perdagangan purba awal mereka dan penghijaran seterusnya, majoriti etnik Cina di Malaysia adalah etnik Han dan dari kawasan bersejarah wilayah Fujian dan Guangdong di selatan China.
Hampir semua etnik Cina Malaysia hari ini adalah sama ada keturunan patrilineal pendatang awal ini atau pendatang baru yang dilahirkan di tanah besar China. Seperti yang diperhatikan, hampir 23% penduduk Malaysia adalah etnik Cina. Oleh itu, orang Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar selepas Melayu di Malaysia. Majoriti mereka ditemui di pantai barat semenanjung Malaysia yang merupakan kawasan paling bandar di negara ini serta di bandar dan pekan utama Sabah dan Sarawak. Subkumpulan etnik Cina di Malaysia termasuklah Hokkien, Cantonese, Hakka, Teochew, Hainan, Fuzhou dan Peranakan. Antara Cantonese di Kuala Lumpur, Hokkien di Georgetown dan Klang, Hakka di Kota Kinabalu, Teochew di Johor Bahru, Fuzhou di Setiawan, Hainan di Kuala Terengganu dan Peranakan di Melaka. Mereka bertutur dengan bahasa Cina yang unik dan berbeza. Tahun Baru Cina merupakan sambutan terpenting kepada masyarakat Cina yang disambut setiap tahun. Semasa sambutan tersebut, kolonial Cina yang bekerja di bandar akan kembali kampung untuk menyertai majlis makanan malam dengan ahli keluarga. Mereka juga akan menziarahi rumah saudara-saudari dan sahabat dengan membawa buah tangan seperti hamper. Contoh-contoh tradisi sambutan Tahun Baru Cina iaitu kanak-kanak akan diberikan angpau iaitu duit raya oleh dewasa yang telah berkahwin. Saya berharap kalian mengenali lebih tentang dengan orang Cina di Malaysia daripada video ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Orang asli dikenali sebagai orang asli di Malaysia Barat. Menurut data rasmi, penduduk orang asli di Malaysia Barat terdiri daripada 19 subkumpulan etnik. Di Malaysia Timur terdapat sebanyak 69 subkumpulan etnik. Suku orang asli Malaysia mempunyai budaya, etika dan tamadun yang kaya. Mereka juga mempunyai kepercayaan dan adat resam masing-masing. Sekarang, kami akan memberi tumpuan kepada dua subkumpulan orang asli di Malaysia. Kumpulan orang asli terbesar di Sarawak ialah Iban, manakala di Sabah orang Kadazan, Dusun, membentuk sebahagian besar daripada penduduk asli. Bangsa Dayak dibentukkan dan dikembangkan semasa kegemilangan Austronesia di Kerajaan Panggau di bawah di Tampun Jua. Masyarakat Dayak Iban mempunyai sistem tulisan bergambar dan disebut papan turai untuk membantu proses tingkatan kepada puisi rakyat Dusun, Panggap dan Sabah. Sistem papan turai juga berfungsi sebagai rekod untuk peristiwa penting dan rujukan kepada keturunan generasi yang terdahulu. Sistem abjad Dumin yang dicipta oleh Duming mempunyai lebih daripada 95 abjad yang mewakili bunyi sebutan seperti tulisan Rumi. Kebanyakan kaum Iban tinggal berkampung di rumah panjang yang terletak di tebingan sungai dan di tepi jalan raya. Mereka hidup berlandaskan hukum adat, pantang larang, tolak ansur dan berteraskan perhubungan persaudaraan yang erat antara satu sama lain. Kebanyakan masyarakat Iban kini menerima agama Kristian sebagai pegangan hidup manakala mengekalkan nilai adat resam, adat perkahwinan dan adat kematian dan ciri-ciri kebudayaan, perayaan gawai dan tarian Najat Lesung yang menjadi lambang tradisi masyarakat Iban. Suku Kadazan adalah suku kaum terpenting di Kampung Kadazan. Mereka tinggal di kawasan penampang di pantai barat Sabah dan merupakan suku pemburu pengumpul. Setiap kumpulan etnik di Kadazan Dusun mempunyai pakaian tradisional sendiri. Pakaian Kadazan Dusun tertumpu pada corak. Salah satu ciri pakaian tradisional suku kaum Kadazan ialah lelaki dan wanita boleh memakai blouse yang diperbuat daripada baldu atau hitam. Terdapat banyak alat muzik tradisional yang popular di Kadazan Dusun, antaranya termasuk gong, sompoton, kulintangan dan tonggungu. Pesta keamatan adalah acara bulanan dan ia biasanya diadakan pada pertengahan bulan Mei. Natijahnya, kami berharap agar khalayak ramai kini lebih arif tentang etika dan peradaban kaum di Malaysia. Di samping itu, kami juga berharap bahawa nilai toleransi serta patriotik dapat dipupuk dalam diri masyarakat Malaysia melalui video pementahan ini. Sekian, terima kasih.